Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat semua. Okey, apa aktiviti korang pagi ni? Okey, seperti biasalah cikgu saya saja nak sharing untuk pagi. Okey, hari ni cikgu nak share tentang aset penting dalam sebuah perniagaan. Semalam cikgu share macam mana nak sustain. Hari ni cikgu nak share aset yang paling penting dalam perniagaan. Okey, setiap perniagaan dia sangat-sangat penting kena ada aset ini. Okey, aset ini adalah biasanya kalau kita pergi kelas-kelas, okey, sifu bisnes akan beritahu database. Okey. Okey, database itu apa? Database itu adalah segala maklumat tentang kita punya customer. Okey. Untuk kita kena tahu bahawa bila ada orang, kita ada beberapa kategori. Okey. Yang pertama, bila orang berminat dan dia bertanya, itu lead. Orang yang masuk dia dah melanggan satu kali. Orang yang melanggan satu kali, customer. Orang yang sudah melanggan 2-3 kali dan seterusnya, itu disebut sebagai klien. Okey. Okey. Kenapa penting database ni? Database ni adalah sangat penting untuk kita tahu siapa customer kita, siapa lead kita, siapa kita punya klien. Okey, kita kena tahu beberapa maklumat lah, seperti nama, nombor telefon, okey, alamat yang selalu digunakan. Kenapa kena tahu semua ni? Sebab kita perlu ada data customer ini untuk kita follow up. Okey, misal kata kita ada produk atau servis dan mereka sudah gunakan, kita perlu untuk follow up. Okey, adakah produk atau servis kita ini memberi kesan baik kepada mereka? Atau adakah mereka ada idea untuk membaik pulih produk atau servis kita? Okey, dalam perniagaan kita perlu ada hubungan dua hala yang berterusan antara kita dengan customer dan antara kita dengan klien. Okey, untuk lead, orang yang sudah berminat tapi dia belum melanggan, kita kena selalu follow up melalui kita memberi sharing maklumat tentang produk atau servis kita. Okey. Kadang-kadang orang dia berminat tapi ada masa sebab kesibukan dia terlupa. Jadi kita kena selalu bagi sharing. Ataupun ada orang dia sangat-sangat berminat tapi bukan masa ini, mungkin kos belum dia punya kos dia belum cukup. Okey. Tapi dia ada hasrat dan dia menabung. Jadi kita selalu juga kena contact dengan bagi sharing, okey, supaya maklumat manfaat tentang produk atau servis kita boleh berikan secara berterusan. Okey. Okey, database ini juga kita kena tahu macam mana nak urus database, macam mana nak urus kita punya klien, macam mana nak urus kita punya customer ni. Okey. Database ni biasanya kita akan dapat apabila kita punya lead, kita punya customer atau klien mengisi borang atau form yang telah kita sediakan. Okey. Okey, dia umpama kalau kita tak ambil database ini, umpama orang datang kedai, kita tak mesra dengan dia. Okey, orang masuk kedai kita masam muka. Orang masuk kedai kita ditanya-tanya, kita jebek muka. Jadi orang akan rasa tak selesa dan dia tak akan datang lagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Kak Siti. Selamat pagi. Apa khabar pagi Jumaat ni? Dah masak ke? Okey. Umpamanya kalau kita tak kumpul database, kita tak bermesra dengan kita punya lead. Kita tak bermesra dengan kita punya bakal klien, bakal customer. Syoknya bertaman berpagi-pagi. Alhamdulillah. Kita dah cikgu kita amal lagi lah dengan anak-anak ni. Okey. Lead adalah orang yang berminat tapi dia belum melanggan. Biasanya orang yang berminat ni dia berhasrat untuk melanggan.
Okey, jadi bila orang masuk kedai, kita jangan buat dono je. Boleh tanya apa khabar, selamat datang, terima kasih, datang lagi contohnya kan. Ataupun okey cik, kita sekarang ada promo. Contohlah kita datang kedai kan. Kalau contohlah ni kan, kita datang kedai, okey cik, kedai kita ada servis ini dan ini. Okey, kita ada package ini, kita ada package ini. Okey, cik berminat yang mana? Okey, nanti klien kata saya nak ini, ataupun saya tengok dulu, nanti insya-Allah saya datang lagi, dia kata macam tu. Itu lead. Kena isi, kita kena dapatkan data dia. Kalau kita sekarang dalam FB kan, kita kena, misal kita ada website kan, sediakan borang untuk database. Okey, macam kat Siti kat situ Google Form. Boleh juga. Okey, zaman sekarang dah maju. Kita gunakan teknologi. Okey, alhamdulillah sihat, tak masak hari ni. Nasi biryani yang habis masak semalam masih ada lagi, habiskan dulu. Sedapnya nasi biryani. Thank you sharing teacher. Sama-sama. Terima kasih Kak Siti support kita. Okey. Jadi kalau dalam FB ni biasanya kita kena dapatkanlah customer tu. Kita tanya nama, kena ada form lah sebenarnya, lebih mudah kena ada form. Ataupun sebab apa biasanya orang yang bisnes ni dia lebih suka okey WhatsApp je nombor ni, sebab bila lead ataupun klien ataupun bakal customer, dia WhatsApp kepada business owner tu dapat kumpulkan maklumat lah. Nombor telefon, nama, itu adalah maklumat penting. Dia adalah aset penting untuk follow up balik customer tu. Abang nak cepat je dah. Sebab customer bila dia WhatsApp kita, dia bertanya, dia berminat. Okey, dia bakal customer. Jadi sebab tu kita kena buat sharing committed dan berterusan supaya orang yang berminat ini tak terlupa. Kadang-kadang dia orang ni kesibukan, jadi terlupa. Dia pun terfikir, hari tu aku nak beli barang ni kat akak tu, tapi aku dah lupa kat mana akak tu. FB dia apa macam itu contohnya. Alhamdulillah nanti teacher turun JB, boleh rasa tangan habis masak, insya-Allah kita turun JB insya-Allah. Ni pun tak balik lagi segamat. Mudah-mudahan okey pandemik ni berakhir. Kita pun aman damai, bebas nak ke mana-mana je. Okay, kita pun suka jalan-jalan JB. Kena belajar lagi ni link tu. Link. Thank you Kak Siti. Gila bagi like. Semoga murah rezeki. Okay. Database. Dalam kita, kalau terapis, bila orang berminat Kak, kan dia WhatsApp kan. Assalamualaikum Kak. Akak ada buat murut ke? Itulah kita, bila kita dah tanya nama dia, duduk area mana, jadi kita dah mengumpul maklumat tentang lead tu. Contoh nama dia Siti, contoh kan, nama dia Siti. Okey, dia kata dia duduk kat Kempas. Okey, nombor telefon dia ini. Lepas tu dia akan tanya, Kak, kalau siang saya tak boleh urut lah, saya kerja, saya nak urut malam boleh tak? Jadi kita tahu waktu free dia tu malam. Okey, itu dah antara maklumat-maklumat yang terkumpul mengenai kita punya lead. Okey, betul. Kalau kita nak follow up, kita ada package yang kita nak bagi diskaun sempena hari jadi, sempena hari satu Malaysia, sempena hari raya, sempena Ramadan. Kita boleh follow up melalui WhatsApp lah. WhatsApp boleh, Messenger boleh, tak ada masalah. Tapi apabila kita follow up, dia jangan terlalu kerap lah. Kalau contohlah kalau kita follow up just secara direct melalui WhatsApp atau Messenger, jangan kita follow up tu 1 hari sampai 7 kali. Itu akan jadi hard selling, dia dah tak jadi soft selling. Betul Kak Siti, prospek pelanggan, betul. Siapa yang dipanggil lead ataupun prospek lah. Okey, orang yang dah berminat kemudian dia bertanya, boleh disebut sebagai lead atau boleh disebut sebagai prospek pelanggan. Okey. Kita kalau dalam tempoh kita
follow up, buat soft selling. Jangan buat hard selling. Sebab kalau kita buat hard selling, dia umpama kita memaksa-maksa, mengerah-ngerah orang supaya datang ke kita. Jadi kita kena ubah supaya soft selling, supaya orang rasa kita ni berlemah lembut dan dia boleh terima dengan cara kita. Okey, kalau nak follow up direct melalui WhatsApp ataupun Messenger, kalau buat seminggu 3 kali pun rasa okey kot. Jangan sampai 1 hari sampai 7 kali. Jadi orang bosan, orang akan jadi marah lah. Okey, kena ambil tahu tentang prospek, betul. Okey teacher, okey Kak Siti. Soft selling. Okey, zaman sekarang direct selling atau hard selling dia adalah satu pantang larang dalam kita nak membina perniagaan yang berjaya tau. Sebab orang zaman sekarang dia tak suka benda yang di-push. Dia suka kita sharing sampai benda tu orang tu rasa wah, ni something new ni. Wah, ini something yang luar biasa ni. Aku kena follow je ni contohnya. Kita kena touch hati orang dengan soft selling. Jangan kita buat hard selling, orang jadi benci, orang jadi menyampah, orang jadi tak selesa dan orang lari. Okey? Kita kena tahu beza hard selling dengan soft selling. Okey? Hai Kak Sheila, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Jumaya. Sihat ke? Hard selling ibarat memasa, elakkan, betul Kak Siti. Okey, macam tu juga dalam kita terapis, kita kan mengurut. Dalam masa kita mengurut, ada masanya kita bawa produk yang bersesuaian sangat dengan masalah kewanitaan. Tapi kita kena buat sharing yang soft. Bercerita, sharing. Sampai orang tu rasa hati dia di-touch. Oh, aku ada masalah ni lah. Produk akak ni boleh bantu aku. Jadi dia akan buat keputusan untuk beli. Kita jangan memaksa-maksa, jangan marah-marah. Kau kalau tak beli produk akak ni, memang masalah kau tak settle. Kau ni kalau tak guna produk akak ni, akak garanti kau cerai dengan lelaki kau. Jangan macam tu. Mulut jangan laser. Santuni customer dengan cara terbaik. Kalau nak bagi dia rasa kita punya produk, okey, boleh buat sharing secara soft. Ataupun dalam package kita tu, kita dah masukkan dengan hadiah produk yang bersesuaian dengan masalah yang dia hadapi. Okey. Hai Kak Sheila, selamat pagi darling, kata Kak Siti. Soft selling, hard selling, jaga. Itu adalah adab menyantuni kita punya prospek ataupun kita punya lead. Okey, thank you bagi like. Okey, dalam sebuah servis ataupun sharing produk, kita perlu soft selling. Okey. Jadi bila kita selalu soft selling, kita sharing dengan penuh kasih sayang, okey, lead atau prospek akan jadi customer akan jadi klien. Klien ni orang yang melanggan berkali-kali, dan insya-Allah daripada dia kalau kita buka peluang untuk jana pendapatan bersama, dia juga sangat-sangat teruja untuk sama-sama menjadi stokis, menjadi ejen untuk memberi tahu masyarakat manfaat yang ada pada produk, yang ada pada servis. Ya betul, lebihkan sharing, ngalahkan gangster, tahu tak apa. Terapis yang mula-mula laser ni memang macam gangster. Okey. Baik teacher, baik Kak Siti. Okey. Database. Tadi dia kata aset yang paling penting dalam sebuah perniagaan adalah database. Database itu adalah maklumat asas tentang customer kita atau bakal customer kita. Bila orang yang dia mula bertanya, dia berminat, itu adalah bakal customer atau dipanggil lead dan boleh dipanggil sebagai prospek pelanggan. Macam mana dapat database? Kita boleh kita boleh bagi link WhatsApp. Okey, dia tekan link tu dan dia bertanya pada kita. Kita dah dapat satu database, nombor telefon. Yang kedua, kena tanya nama dan dia duduk di mana, apa masalah yang dia ada, dan masalah kita boleh bantu selesaikan masalah dia tu. Okey, nama, nombor telefon, duduk area mana, masalah apa dia. Jadi kita dah dapat data-data itu. Kemudian misal kata tak apalah Kak, saya tangguh dulu, nanti duit saya dah cukup, saya beli.
Okey, dia bukan tak nak beli, dia nak sangat beli dan dia nak sangat kebaikan pada produk dan servis yang kita ada. Tapi dia punya kemampuan tak sampai lagi. Jadi kita okey, tak apa akak. Contohlah kita tak apa puan ke akak ke sis ke kan. Lepas tu tak apa. Ataupun bila orang dia dah betul-betul nak membeli ni, dia kata, "Kak, nanti saya bank in tau." Okey, kita pun tunggu tak bank in. Jangan marah dia. Bila nak bank in ni, kata nak bank in, saya dah bungkus dah ni, awak jadi ke tak? Walaupun kita menulis dalam WhatsApp, tapi kita punya aura kita, marah kita, chemistry kita ni sampai ke dia. Okey, itu buat kalau dah marah-marah gitu. Okey, kalau ada orang dia terus tak nak beli. Okey, kebanyakan orang bukan dia sengaja untuk melambatkan bayaran. Kadang-kadang dia sibuk. Okey, nak pergi bank ke lambat. Okey, atau duit dekat online banking tu ada, tapi duit dalam bank tak ada. Duit tunai kat tangan ada. Jadi duit yang kat tangan ni dia nak bawa ke bank, nak transfer, nak bank in tu, dia sibuk masa tu. Okey, jadi berlembut. Jadi kita kena follow up dengan cara yang lembut lah. Okey, ataupun kalau kita tunggu tak ada, tanya dengan cara lembut. Tanyalah baik-baik, jadi beli ke, dah bank in ke kan. Tanya dengan lembut. Okey, walaupun kita hanya menaip, okey, tapi energi yang kita keluarkan ini sampai kepada dia. Dia akan tahu kita marah, dia akan tahu kita cakap dalam keadaan menyombong, dia akan tahu kita cakap dalam keadaan kita memaksa dia membayar. Jadi orang tak suka dengan hard selling yang macam tu. Okey, maklumat asas prospek dan customer kita, nama dari mana, apa yang telah kita bantu, apa yang kita boleh bantu, dan nombor telefon. Betul Kak Siti. Bila kata nanti tengok dulu, biarkan bagi masa kat dia, lepas tu follow up semula. Betul. Cara tulisan melambangkan cara toleransi kita secara bersemuka. Betul Kak Siti. Ya, betul, kena faham situasi bakal pelanggan kita. Okey, orang dia tak suka berurusan dengan orang yang tak tenang, kelang kabut, nak marah-marah. Customer lambat sikit dia marah. Jadi kita kena tahu situasi dia, kita kena faham. Kalau kita ni orang yang tak duduk rumah je kan, kita jangan menyamakan kita dengan orang. Orang dia kadang di rumah pun dia sibuk. Dia lah yang nak kena bayar bil air, dia lah kena bayar bil api, dia lah hantar anak sekolah, dia lah ambil anak sekolah, dia lah pergi bayar kereta. Contohnya terlalu sibuk. Ada orang hidupnya terlalu sibuk. Jadi kita kena faham lah. Okey, untuk pagi ni cikgu share tentang database, cara follow up, soft selling dan hard selling. Okey, 4 perkara ni kita kena kuasai supaya kita boleh sustain juga dalam bisnes. Okey, beberapa kemahiran semalam cikgu share step by step macam mana nak bina bisnes untuk trust. Okey, dan boleh bantu untuk kita sustain dalam bisnes di samping kita jaga kualiti. Cara santuni kita punya customer. Okey, hari ini cikgu share lagi 4 database. Okey, macam mana nak dapatkan database? Database adalah aset dalam sebuah perniagaan. Kalau orang masuk kedai, jangan menyombong. Okey, jangan belagak, beramah mesra. Tanya nama, dari mana dan apa masalah dia. Okey, kita bantu, kita akan cuba bantu. Okey, soft selling, hard selling, cara menyantuni customer dalam online. Kita kena tahu bahawasanya walaupun itu online, tapi dengan kuasa Allah dia boleh rasa apa yang kita alirkan. Pengaliran tenaga kita ni dia boleh rasa. Kita panas ke, kita dalam keadaan berlembut, dalam keadaan kita sejuk, dalam keadaan kita marah dia boleh rasa, dalam keadaan kita memaksa-maksa pun dia boleh rasa. Okey, betul teacher sharing ulang kaji buat saya.
Thank you teacher, sama-sama. Wanita jadi tiang rumah. Tahu tak apa. Okey. Sama je macam kita terapis, kita kena kumpul database, kita kena follow up. Sebab tu cikgu kata apa? Satu perkataan, silaturahim. Bila kita dah ada kita punya prospek, customer, klien. Okey, apa benda satu perkataan yang kita boleh guna bahasa mudah? Silaturahim. Silaturahim untuk menyambungkan silaturahim dan memanjakan silaturahim. Cara menyantuni seseorang, kita menyantuni orang lain dengan cara apa? Adakah dengan cara marah-marah, dengan cara memasa, dengan cara memaki, ataupun kita menyantuni dengan kasih sayang, menyantuni dia dengan lemah lembut, menyantuni dengan cara yang orang tu rasa selesa lah dengan akak ni. Aku rasa akak ni faham lah masalah aku. Akak ni dia tak belagak macam terkurut lain. Akak ni dia tak leza macam terapis lain. Aku selesa sangat dengan akak ni. Contohnya. Okay. Thank you teacher, sama-sama. Wah, sedapnya Kak Siti bagi kita cat carrot. Sedapnya cat carrot. Nyam 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 nyam. Feeling, kata Kak Siti, kata feeling. Kena jaga semua tu, okey? Jangan kita kata macam sebelum ni cikgu kata ada orang dia tak kumpul database sebab dia tak jaga kualiti atau dia menipu dalam servis atau produk. Okey, aku dapat satu ni, dia bayar aku 100, aku buat lebih kurang je, lepas tu aku tinggal je dia. Itu adalah antara business owner yang bakal tutup kedai. Business owner yang pasti tutup kedai. Okey, sebab dia bagi servis bukan untuk dia bantu orang. Dia bukan jual produk untuk bantu orang, malah merosakkan kesihatan orang. Lepas dia dapat duit, dia tinggal. Okey, dah lah keberkatan tak dapat, kebocoran rezeki, kemudian tutup kedai, blokej pada diri. Nanti banyak sangat dosa, rezeki tak nak masuk, kemudian salahkan orang. Okey, betul Kak Siti, silaturahim itu sangat-sangat penting sampai orang akan rasa dia rasa kita ni macam adik dia rasa kita ni macam saudara mara dia sendiri. Dia rasa sebab dia rasa macam tu sebab kita alirkan tenaga yang positif pada dia. Kita menyantuni dia dengan cara yang baik. Okey, ilmu-ilmu macam ni sebenarnya bukan boleh terus dapat kan. Kebanyakan orang dia perlu berlatih. Macam mana nak santuni orang lain dengan baik. Okey, macam mana nak alirkan tenaga yang baik kepada orang. Okey, bukan semua orang boleh terus buat macam tu aja. Kebanyakan orang dia perlu berlatih. Okey. Jadi kalau sana mana terapis yang ada mulut laser, tolong ubah diri. Ubah diri bukan untuk orang lain, ubah diri untuk diri sendiri. Okey. Bila kita berubah, semua di sekeliling kita pun jadi lebih baik. Pernah dapat ayat-ayat macam tu. Kak Siti pakai itulah terapis mobile spa. Kak Siti ke ni? Yes, betul. Okey. Dia menyantuni customer, menyantuni kita punya prospek, menyantuni kita punya klien. Itu adalah antara teknik paling hebat untuk sustain dalam kita punya kita punya perniagaan, di samping kita jaga kualiti. Jaga kualiti, jaga silaturahim, okey, jaga diri kita. Okey. Di samping kita silaturahim dengan di samping silaturahim ini, kelebihan silaturahim ini adalah menarik dan menjemput rezeki masuk lebih banyak. Okey. Okey, clear untuk hari ni punya sharing. Semoga sharing-sharing yang simple ini membantu untuk korang semua betul-betul faham macam mana nak jadi business owner yang bagus. Macam mana cara untuk menyantuni kita punya prospek, kita punya bakal klien, kita punya customer dengan cara yang bagus. Okey, bagaimana kita menyantuni mereka. Okey.
akan memberi kesan kepada bisnes kita semakin grow dan semakin sustain, semakin berkembang. Okey, berkembang dan boleh bertahan lama. Okey, kalau setakat berkembang tapi tak tahan lama, rugilah. Okey, testing ada kat Siti ni. Okey, Alhamdulillah lah, Alhamdulillah hari ni cikgu diberi kesempatan sihat, boleh sharing untuk korang semua. Okey, semoga Allah SWT memberi korang kefahaman yang betul-betul macam mana nak jadi business owner yang betul-betul memahami betapa pentingnya database ini. Jika kita jaga baik-baik dengan silaturahim dan menjaga kualiti, kita akan grow lebih laju dan kita akan sustain dalam sesuatu perniagaan itu dengan lebih lama. Okey, kemudian kalau nak duplicate team, nak ada team kena duplicate sama seperti kita. Okey, jangan kita ada team tapi team kita sikit pun tak mewarisi apa misi kita, apa perjuangan kita, dan dia sikit pun tak mewarisi teknik kita. Untuk kita ada team adalah baby, kelahiran baru kita. Jadi kalau dia tidak mewarisi 100%, dia kena mewarisi 70% teknik yang kita ada. Sama seperti kita. Okey, kena faham tim kita dia ada seperti baby yang kita baru lahirkan. Dia akan mewarisi beberapa teknik seperti kita. Okey. Okey, cikgu rasa untuk pagi ni cukup dulu. Okey, insya-Allah kita jumpa pada live yang seterusnya. Terima kasih yang join pagi ni. Terima kasih yang share. Terima kasih bagi love banyak-banyak. Terima kasih Kak Siti. Semoga murah rezeki selalu. Semoga awet muda. Okey, InsyaAllah kita jumpa lagi untuk live yang berikutnya. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.